Dulu banyak kira macam boleh dulu, tapi lah ni macam kurang sikit Nak mancing pun dulu mudah. Sekarang mudah dapat dulu. Sekarang payah sikit. Sungai Setiu mempunyai puluhan cabang anak sungai. Ia menjadi lokasi tersohor di kalangan kaki pancing. Kehadiran puluhan bot dan ratusan batang joran yang dipacak bagaikan pesta. Spesies udang galah di sini adalah yang dianggap bermutu dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Namun, semuanya kini semakin berkurangan. Angkara kerakusan manusia mengaut keuntungan dengan pelbagai cara. Masihkah ada sinar untuk udang galah ini meneruskan kelangsungan hidup? Dan apakah ini akan menjejaskan faktor pendapatan nelayan? Secara umumnya, populasi udang galah di kebanyakan sungai di Terengganu semasa fasa pertama penyelidikan kita sebelum ini, kita dapati bahawa antara faktor utamanya adalah pembangunan di tebing sungai sebenarnya. Pembangunan ini termasuklah aktiviti-aktiviti yang menghasilkan pencemaran kepada sungai. Hasil daripada kaji selidik dan pemantauan yang dilakukan, rata-rata nelayan mempunyai jawapan yang sama, iaitu udang galah semakin berkurangan gara-gara sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab melanggar peraturan dengan sengaja. Kegiatan ini sedikit sebanyak mengganggu periuk nasib mereka yang bergantung hidup bekerja sebagai nelayan. Ada orang bom ikan ke kat sini? Tak ada. Bom tak ada, tuba ada. Tuba ada? Oh, okey. Dapat tangkap ke orang tuba tu kadang? Tak dapat. Selaku penyelidik, Dr. Azra cuba mendapatkan lagi maklumat dan data-data khusus berkenaan dengan Sungai Nyatoh yang lebih dikenali sebagai kawasan kaki pancing atau kawasan perikanan rekreasi. Tangkapan udang galah kini lebih bersaiz kecil yang diperolehi jika dibandingkan pada waktu dahulu. Udang galah ataupun dikenali sebagai Macrobrachium rosenbergi merupakan spesies asli yang terkenal bagi kebanyakan sungai di negara ini. Sehinggakan suatu ketika dahulu ia dikenali sebagai giant Malaysian prawn oleh penternak dan penyelidik di negara luar. Berdasarkan data yang direkodkan oleh Jabatan Perikanan di Terengganu, data penangkapan udang galah yang diperoleh semakin menurun dengan drastik bermula pada 2006. Run translational kita ni bermula hari ini selama 5 hari insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan program 5 hari ini sebagai peringatan kita semua, program kita melibatkan beberapa aktiviti penyimpalan. Menyedari masalah tersebut, Universiti Malaysia Terengganu UMT mengambil inisiatif mewujudkan program pelepasan benih bagi pemeliharaan dan peningkatan stok populasi udang di Terengganu dengan tujuan meningkatkan stok spesies tersebut. Hal yang demikian telah menarik perhatian penyelidik di Aquatrop untuk mengkaji punca dan sekaligus mencari penyelesaian kepada masalah tersebut. Inisiatif tersebut dirintis oleh Institut Aquakultur Tropika dan Perikanan Aquatrop, sebuah institusi yang diwujudkan oleh universiti berkenaan untuk
untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang aquakultur. Tambahan lagi, kedudukan UMT yang strategik dan berhampiran dengan lubuk udang galah seperti di Sungai Paka, Sungai Kemaman, Sungai Terengganu dan Sungai Setiu bagi memudahkan proses pemantauan secara berterusan. Dan daripada keempat-empat sungai yang kita telah lakukan penyimpilan dan soal selidik ini, kita dapati Sungai Nyatuh adalah sungai yang paling sesuai untuk fasa kedua ini. Untuk kita lakukan kajian yang lebih terperinci untuk melihat keberkesanan program pelepasan ini. Salah satu sebabnya adalah di Nyatuh, di Sungai Nyatuh ini, di Setiu ini, sungainya tidaklah sebesar di Sungai Paka, Sungai Kemaman ataupun Sungai Kuala Terengganu. Dia sungai yang agak kecil dan dia boleh menjadi model kepada mana-mana sungai yang kita nak lakukan program-program pelepasan dan konservasi udang galah di seluruh Malaysia nanti. Menurut pengarah Aquatrop, Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah, program tersebut merupakan sebahagian daripada aktiviti yang dirangka di bawah projek translasional, program pelepasan benih bagi pemeliharaan dan peningkatan stok populasi udang galah di Terengganu yang diketuainya. Sebanyak 404,000 anak benih udang galah telah dilepaskan di Sungai Nyatuh menerusi 6 siri program pelepasan sebelum ini. Aquatrop menyasarkan untuk melepaskan 1 juta anak benih udang galah dalam tempoh 2 tahun projek ini dijalankan. Semua benih udang galah yang dilepas untuk projek ini dihasilkan daripada hatchery di Aquatrop. Aquatrop berazam untuk menjadi peneraju utama dalam usaha pemeliharaan dan peningkatan stok populasi udang galah secara sistematik di negara ini. Matlamat tersebut selari dengan hasrat Aquatrop yang ingin mendapatkan penarafan sebagai Pusat Kecemerlangan Institusi Pengajian Tinggi (HICOE) 2020 di bawah tema Kelestarian Aquakultur, Kerang-kerangan sebagai Makanan Masa Hadapan. Objektif utama penyelidikan adalah untuk menjalankan pemantauan semula terhadap peningkatan stok populasi udang galah di Sungai Nyatuh, Setiu selepas beberapa siri aktiviti pelepasan anak benih berpenanda biologi dilakukan sebelum ini. Beberapa skop tugasan penting juga telah dilakukan dengan cara pembahagian kerja mengikut kumpulan yang ditetapkan. Antaranya, menahan pukat di 5 stesen yang telah ditetapkan. Pukat tersebut diperiksa setiap pagi selama ekspedisi berlangsung, manakala aktiviti memancing udang galah pula dilakukan sebanyak 3 sesi pada setiap hari. 3 sesi tersebut adalah pada waktu pagi dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, pada pukul 4.30 petang hingga 7 malam dan dari pukul 9 malam hingga 12 tengah malam. Udang galah merupakan sejenis udang air tawar yang boleh ditemui di kawasan tropika dan subtropika di rantau Indo-Pasifik dari India ke Asia Tenggara dan Australia Utara. Ia adalah haiwan omnivor dan nocturnal, mempunyai kecenderungan untuk aktif pada waktu malam. Udang galah dipercayai hidup secara simbiotik dengan buaya dan ikan ketutu. Mereka berpindah dari persekitaran hulu air tawar ke persekitaran air payau muara untuk pembiakan. Secara biologi, udang galah membesar dan hidup dalam hierarki secara sosial. Udang jantan boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori berdasarkan ukuran dan warna sepit yang bergantung pada usia dan saiz populasi mereka.
Warna sepit dapat dibezakan seperti biru, oranye dan kuning. Sepit biru dimiliki oleh jantan yang dominan dan agresif dengan ukuran badan yang besar. Sepit oranye dimiliki oleh anggota subdominan dan kurang agresif. Sementara, sepit kuning dimiliki oleh jantan yang lebih kecil dalam populasi. Udang betina selalu mempunyai sepit dan ukuran badan yang lebih kecil berbanding dengan udang jantan. Betina boleh dibezakan dengan jantan dengan perut betina lebih besar dan periopod kedua yang lebih kecil. Bukaan alat kelamin terdapat pada segmen badan yang mengandungi periopod kelima dan periopod ketiga masing-masing pada jantan dan betina. Udang galah amat penting dalam ekonomi dan ia menjadi penanda aras bagi kepelbagaian biodiversiti dan kelestarian sumber perikanan yang terdapat di perairan kita. Oleh itu, beberapa tugasan lain perlu dilakukan iaitu memeriksa parameter air di Sungai Nyatoh secara in situ bagi mendapatkan bacaan oksigen terlarut, suhu, pH dan saliniti iaitu kemasinan air. Kedalaman sungai turut direkodkan dengan menggunakan portable depth meter. Ekoran tiadanya dokumen rasmi yang merekodkan status stok populasi udang galah serta mendapati bahawa jumlah penangkapan semakin berkurangan. Ini menunjukkan stok populasi udang galah di Terengganu semakin terancam. Sampel udang galah yang telah ditangkap di Sungai Nyatoh akan dilakukan kajian untuk mengenal pasti taburan udang galah dan ciri-ciri morfometrik di sepanjang Sungai Nyatoh. Kajian ini dilakukan dengan membuat pengukuran dan pengiraan bahagian luaran udang galah termasuk mata, panjang badan, ekor dan kepala termasuk uropods, periopods dan semua bahagian luaran badan yang boleh dikira dan diukur. Kajian morfometrik ini dilakukan bagi memudahkan untuk sistem rekod. Data ini diambil dari masa ke masa bagi melihat adakah saiz udang galah semakin besar, mengalami pertambahan populasi dengan lebih baik dan boleh dibuat perbandingan tahun sebelumnya. Satu lagi ialah populasi. Populasi adalah merujuk kepada bilangan udang yang kita sampel dari satu lokasi kepada satu lokasi. So populasi ini adalah untuk kita mengetahui jumlah udang yang ada di sesuatu lokasi tersebut, sama ada jumlah itu semakin berkurangan ataupun dia semakin bertambah. Kajian yang kita lakukan sebelum ini adalah melepaskan benih udang ke dalam sungai untuk menambah baik stok populasi udang tersebut. So kajian populasi ini untuk kita membolehkan kita ketahui sama jumlah yang kita lepas tersebut, adakah anak udang yang kita lepas tu dia terus hidup dan dia boleh membesar, adakah dia menyumbang kepada penambahan populasi semula jadi. Daripada kajian genetik yang dilakukan, genetik Sungai Nyatoh adalah berbeza dengan sungai-sungai lain yang dibuat persampelan. Induk udang galah akan diambil dan dibiakkan di hatchery. Sebelum dilepaskan, penyelidik akan mengambil sampel keturunan ataupun genetik dengan menggunakan penanda biologi atau marker yang berbeza untuk melihat kepelbagaian genetik yang terdapat di 3 sungai yang berlainan. Selepas 3 atau 4 bulan dilepaskan, para penyelidik akan menangkap kembali udang galah untuk dibuat sampel dengan melakukan daripada hasilan yang kami jalankan, kami dapati bahawa terdapat sedikit sahaja masalah dari segi penyakit pada udang-udang liar di Sungai Nyatoh. Tapi kalau di aquaculture, maksudnya yang diternak,
So undang-undang ini senang untuk dikawal dan diubati, tapi pada undang-undang liar ia adalah sangat susah untuk dikawal dan diubati. Jadi untuk langkah yang untuk memastikan bahawa undang-undang yang terdapat di kawasan liar ini kesihatannya ataupun status kesihatannya adalah baik. Jadi kami di Aquatrop memilih induk-induk yang daripada liar yang bebas daripada penyakit, dan kami menghasilkan anak-anak yang sihat, okey, dan juga kami mengadakan program untuk pelepasan semula anak-anak udang yang sihat dengan harapan populasi udang galah di Sungai Nyatuh itu akan lebih baiklah. Kajian yang dilakukan ini juga adalah untuk mengkaji kesan persekitaran yang boleh dikaitkan dengan kualiti air dengan makanan yang sedia ada di situ. Melalui kajian ini, kita dapat mengetahui bahawa persekitaran Sungai Nyatuh dapat memberi perkembangan yang baik untuk udang galah membesar dan membiak. Uniknya udang galah betina yang bertelur akan pergi ke muara untuk menetaskan telurnya. Udang galah ini memerlukan air payau untuk menetaskan telurnya, dan anak-anak udang galah memerlukan air payau untuk hidup dan berkembang. Dalam kajian fekunditi ini, dalam udang galah ini ataupun mana-mana organisma yang kita kaji, kajian fekunditi adalah kajian di mana kita mengukur kesuburan sesuatu organisma atau populasi tersebut. Di mana kita akan mengukur banyak mana telur ataupun anak benih yang dihasilkan oleh sesuatu organisma ataupun populasi tersebut. Dan fekunditi ini dipengaruhi oleh beberapa perkara, dan antara lainnya adalah faktor persekitaran yang banyak mempengaruhi fekunditinya. Faktor persekitaran ini bermaksud ketersediaan makanan untuk organisma tersebut, dan pemakanan ini adalah satu peranan yang penting dalam menentukan kadar fekunditi sesuatu organisma tersebut. Di mana makanan yang baik ataupun makanan yang tidak baik, dia akan menentukan adakah organisma ini mampu menghasilkan telur yang banyak ataupun sedikit. Dan selain daripada itu, faktor kualiti air di dalam ekosistem atau populasi tersebut juga memainkan peranan yang penting dalam fekunditi ini. Kualiti satu induk yang berkualiti akan dilihat menerusi satu-satu musim pembiakan. Induk yang mempunyai 30 sehingga 50 gram akan menghasilkan 50,000 hingga 60,000 biji telur pada musim pembiakan. Udang galah habitatnya di air tawar, tetapi apabila ingin mengawan, udang galah ini akan ke muara. Di sinilah kepentingan kajian kualiti air dalam menentukan kandungan air sekiranya tercemar akibat pencemaran yang boleh menggugat ekosistem populasi udang galah. Dua matlamat lain antaranya adalah untuk memberi latihan teknikal dan kesedaran kepada komuniti setempat yang terutama sekali nelayan yang mendiami Sungai Nyatuh bagi peningkatan penghasilan benih udang galah, dan juga membantu kita untuk membuat dan menyambung program pelepasan ini semula nanti. Dan akhir sekali adalah niat kita adalah untuk menjadikan Aquatrop sebagai satu pusat rujukan dalam aktiviti konservasi udang galah di Malaysia ini. Institut Aquakultur Tropika, Aquatrop, dengan sokongan padu dari Universiti Malaysia Terengganu UMT telah bergiat aktif dalam pembiakbakaan udang galah. Untuk rekod,
lebih daripada 2 juta anak benih udang galah telah dihasilkan di hatchery penyelidikan Aquatrop sejak 2014 sehingga kini. Anak-anak benih udang galah yang dihasilkan ini telah digunakan untuk pelbagai aktiviti penyelidikan, pengajaran, kursus dan projek pembangunan komuniti. Terdapat 2 siri kursus yang dianjurkan oleh pihak Aquatrop dan kursus ini dibantu oleh Jabatan Perikanan Terengganu bersama Pejabat Daerah Setiu. Jabatan Perikanan Terengganu bersama Pejabat Daerah Setiu akan memilih peserta-peserta di kalangan komuniti dan masyarakat nelayan pesisir Sungai Nyatoh. Kursus yang diadakan ini bertujuan supaya mereka dapat menghasilkan benih udang galah sebagai sumber pendapatan. Di samping itu, para peserta juga akan diserapkan unsur-unsur kesedaran dan konservasi bahawa sebahagian benih yang terhasil juga boleh dilepaskan ke sungai. Dengan inisiatif yang dilakukan, secara tidak langsung dapat menambahkan kadar populasi udang galah di sungai. Pada awalnya memang saya tak ada ilmu berkenaan dengan udang galah. Tetapi bila saya hadirkan diri untuk kursus, saya boleh tambah ilmu. Dari sebelum ni saya ternak ikan dan sekarang ni kita belajar sesuatu yang baru berkenaan dengan udang galah. Dari segi benih ataupun pemakanan ataupun cara nak harvest dia, semua kita boleh belajar. Dan insyaAllah jika diberi peluang, suatu hari nanti kita akan buat sendiri dekat tempat yang kita ada sekarang ni lah. Bagi Irfan Ibrahim yang merupakan lepasan kursus penternakan udang galah, beliau sangat berterima kasih dengan Aquatrop dan Jabatan Perikanan Daerah kerana telah memberikan tunjuk ajar dan menyelesaikan masalah khususnya dalam menternak udang galah. Masalah yang sering dihadapi oleh beliau ialah berkenaan dengan perubahan suhu udang galah yang teramat sensitif di samping pemberian makanan untuk udang galah. Sebenarnya pihak kami ada menjual kebanyakan benih keluar ke negeri Terengganu. Di samping itu juga kita membuat khidmat komuniti yang mana untuk memelihara alam sekitar, dan kita ada membuat pelepasan yang melibatkan pihak Aquatrop UMT dan juga perikanan daerah Setiu. Aquatrop nekat dalam usaha pemeliharaan sumber udang galah di sungai-sungai Terengganu. Di bawah program kelestarian sumber, Aquatrop telah merancang untuk menjalankan program pemeliharaan dan peningkatan populasi udang galah di beberapa sungai utama di negeri ini. Temu bual dilakukan sepanjang tempat penyimpinan di Sungai Nyatoh ini. Kami mendapati bahawa impak terhadap pendapatan mereka bertambah. Dan ini ditunjukkan dengan peningkatan penambahan penangkapan udang pada tahun lepas dibandingkan pada tahun ini semasa kami melepaskan stok-stok udang galah di sungai ini. Aquatrop mensasarkan untuk melepaskan sebanyak 200,000 anak benih udang galah di 3 sungai utama pada tahun ini. Aquatrop menjangkakan sekiranya 10% daripada benih yang dilepaskan di setiap sungai-sungai utama tersebut mampu untuk hidup hingga peringkat dewasa. Udang galah ini mampu untuk memberi pulangan ekonomi kepada penduduk setempat bernilai hampir RM150,000 bagi setiap sungai yang dijalankan aktiviti pelepasan tersebut. Diharap aktiviti ini bukan sahaja mengekalkan kelestarian udang galah di sungai-sungai utama yang terpilih, bahkan mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk sekitar melalui sumber tangkapan perikanan dan rekreasi.